Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita pagi edisi 4 Jun bersama saya Azamudin Hussein. Baik, 22 kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk direkodkan dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. 9 orang maut manakala 13 lagi cedera. Dalam tempoh sama, 822 individu ditahan kerana disyaki memandu di bawah pengaruh alkohol. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Aziz Man Alias dalam satu kenyataan berkata, mereka yang ditahan berusia antara 15 hingga 41 tahun. 12 kes masih dalam siasatan, manakala 10 kes lagi telah dituduh di mahkamah. Menurut Datuk Aziz Man, operasi Op Mabuk akan dipertingkat di seluruh negara bagi mengesan pemandu mabuk dan mengenakan tindakan sewajarnya terhadap mereka. Sementara itu, Perak akan mengkaji semula polisi berkaitan penjualan dan pengambilan arak di negeri itu. Langkah itu bagi membendung kes kemalangan jalan raya berpunca daripada pemandu mabuk yang meningkat sejak kebelakangan ini. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu berkata, kajian berkenaan bagi melihat keperluan untuk membeku sementara permohonan lesen baharu penjualan arak dan mengeluarkan prosedur operasi standard SOP lebih ketat dengan kerjasama pihak berkuasa. It's a serious matter. Akhirnya saya percaya kalau kita nak hapuskan terus tak mudah. Tetapi yang paling penting ialah untuk mendidik juga kepada orang ramai. Kita perlu sentiasa bercakap tentang perkara ini bahawa apa juga kita lakukan mesti kita berlakukan dengan penuh tanggungjawab. If you want to drink, drink responsibly. You don't drink and drive. Beliau ditemui media di bangunan Perak Darul Rizwan di Ipoh. Datuk Seri Ahmad Fazal bagaimanapun memberitahu pihaknya tidak bercadang untuk mengharamkan penjualan arak. Berikutan ia akan memberi implikasi lain seperti penjualan tanpa lesen yang berleluasa. Di Kota Kinabalu, Sabah, Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia menyatakan sokongan terhadap langkah Kerajaan Persekutuan untuk merangka pindaan akta bagi mengenakan hukuman lebih berat terhadap individu yang disabitkan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Yang di-Pertuanya, Datuk Sairin Karno berkata, langkah itu sangat wajar demi kepentingan dan keselamatan orang awam. Ia juga sebagai satu keperluan mendesak memandangkan kes kemalangan jalan raya disebabkan pemandu mabuk semakin meruncing ketika ini. Beliau berharap pindaan akta itu dapat diluluskan pada persidangan Parlimen akan datang supaya pelaksanaannya dapat dipercepatkan. Penduduk di Taman Langat Murni Kuala Langat, Selangor diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD secara pentadbiran. Arahan yang berkuat kuasa selama 14 hari bermula 2 Jun hingga 16 Jun itu susulan 24 pekerja asing di sebuah syarikat pembersihan di KLIA dan menetap di taman itu disahkan positif COVID-19. Datuk Seri Ismail, walaupun dibenarkan keluar dan masuk, 100% penduduk di kawasan tersebut diwajibkan menjalani saringan kesihatan. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan tiada arahan untuk guru memulakan tugas dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB setakat ini. Jelasnya, arahan bertugas di sekolah sebelum ini hanya untuk anggota khidmat pengurusan. Datuk Seri Ismail Sabri mengulas dakwaan segelintir guru yang menerima arahan bertugas dan perlu berada dalam daerah bertugas sebelum 9 Jun ini. Dalam pada itu, garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah akan mula diedar hari ini bagi membolehkan pihak sekolah dan guru membuat persediaan sewajarnya walaupun masih tiada tarikh ditetapkan untuk sesi persekolahan bermula. Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razzi Majidin berkata, garis panduan itu dihasilkan secara terperinci bersama Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Ia mengandungi garis panduan pergerakan pelajar di dalam sekolah bermula daripada setibanya mereka di sekolah hingga pulang. Ujarnya, ibu bapa tidak perlu risau menghantar anak mereka ke sekolah. Sebaliknya, perlu memainkan peranan mendidik anak-anak, mendisiplinkan diri sekurang-kurangnya dengan sentiasa mengamalkan penjarakan sosial.
Baik, Taman Asuhan Kanak-kanak Taska dibenarkan untuk beroperasi semula berpandukan kepada panduan pencegahan penularan COVID-19 pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi keselamatan warga Taska. Panduan itu telah mendapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan KKM serta telah ditambah baik dengan mengambil kira pandangan pelbagai pihak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun menerusi kenyataan memaklumkan panduan menyeluruh itu turut meliputi pengoperasian taska bermula daripada persediaan untuk membuka semula ketika beroperasi dan selepas selesai sesi harian. Beliau berharap dengan pembukaan semula taska tersebut akan memberikan kelegaan kepada ibu bapa bekerja yang sebelum ini terkesan dengan penutupan taska akibat pandemik COVID-19 dan juga PKP. Pengusaha taska dinasihatkan merujuk kepada pejabat kesihatan daerah berhampiran untuk tujuan verifikasi sebelum mula beroperasi. Ujarnya bagi memastikan pengusaha taska mematuhi semua SOP ditetapkan, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan KKM akan melakukan pemantauan dari semasa ke semasa ke atas semua taska yang beroperasi semula. Seramai 109,617 orang pelajar lepasan SPM 2019 layak melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Bagi institusi pendidikan tinggi awam IPTA, surat tawaran rasmi akan dikeluarkan kepada calon yang berjaya mulai hari ini. Menurut kenyataan Kementerian Pengajian Tinggi, calon perlu membuat pengesahan setuju terima tawaran dalam tempoh 5 hari iaitu selewat-lewatnya 8 Jun. Pengesahan setuju terima tawaran dan surat tawaran boleh dicetak melalui laman sesawang IPTA. Tarikh pendaftaran pelajar baru adalah mulai 5 Jun 2020 hingga 4 Januari 2021 mengikut IPTA masing-masing. Calon yang gagal atau tidak menerima sebarang tawaran boleh mengemukakan rayuan melalui UPU Online. Permohonan rayuan melalui UPU Online dibuka sehingga 10 Jun jam 5 petang. Bertemu kembali. Tiada kes kematian dilaporkan buat hari ke-12 berturut-turut. Hanya 2 kes sahaja melibatkan warga tempatan daripada 93 kes baharu COVID-19. Manakala 61 pesakit disahkan pulih. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 91 kes melibatkan warga asing dengan 55 kes dari Depoh Tahanan Imigresen Bukit Jalil dan selebihnya dari kluster Pedas. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,970 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,324 kes. Sementara itu, pertambahan 36 kes positif bagi kluster Pedas semalam menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 256 kes. Datuk Dr. Nur Hisham berkata ia turut melibatkan 14 kes dalam kalangan warga tempatan dan 242 bukan warga negara. Ingin dimaklumkan bahawa kes-kes positif baru ini telah dikesan hasil bersaringan ulangan dalam tempoh mereka dikuarantinkan. Mereka masih diasingkan di pusat kuarantin justru tidak membawa risiko penularan kepada masyarakat. Dalam pada itu, Datuk Dr. Nur Hisham mengesahkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin negatif COVID-19. Perdana Menteri sebelum ini menjalani kuarantin selama 14 hari sejak 20 Mei lalu. Beliau turut mengesahkan semua individu yang hadir pada mesyuarat pasca Kabinet di Pejabat Perdana Menteri juga negatif wabak itu. We have taken the swab. All the post-cap members are negative. So tomorrow they will resume. Back to the normal work in the office, etc.
So far it's a very positive response. None of them are positive. Seorang pegawai dalam mesyuarat itu yang disahkan positif sebelum ini juga kembali pulih. Saudara, Kementerian Wilayah Persekutuan akan membentangkan prosedur operasi standard SOP pada Sabtu ini sebelum memberi kebenaran kepada pasar harian untuk beroperasi semula. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, kebenaran operasi itu selepas mengambil kira aduan daripada peniaga dan penjaja yang terjejas akibat penularan COVID-19. Hari Sabtu ada meeting, kita akan bentangkan satu cadangan bagaimana penjaja-penjaja yang masih belum dibenarkan berniaga termasuk pasar-pasar terbuka, pasar harian boleh mula berniaga. Ya. Tapi tidaklah bermakna kita akan buka terus free for all, balik semula pada cara yang lama. Itu tidak boleh. Ya. Jadi kita ikhtiarkan dan kita ada satu-satu garis panduan tertentu. Antara aspek yang diberi penekanan ialah aspek kebersihan. Beliau berkata demikian pada sidang media khas di laman Facebooknya. Orang awam di Negeri Sembilan dibenar untuk menunaikan solat Jumaat bermula Jumaat ini. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, ia merupakan langkah percubaan bagi melihat kepatuhan orang awam terhadap SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Kebenaran tersebut akan diteruskan sekiranya tahap pematuhan orang awam memuaskan. 8 buah masjid terpilih iaitu Masjid Negeri, Masjid Taqwa Kampung Paroi, Masjid Karish Paroi Jaya, Masjid Jamik Gemas Tampin, Masjid Tuanku Muhriz Jempul, Masjid Kariah Bunga Tanjung Kuala Kelawang, Masjid Datuk Kelana Petra Lela Muhammad Yusof Sikamat dan Masjid Jamik Datuk Haji Abdullah Sijang Port Dickson. Anggaran jemaah yang dibenar untuk menunaikan solat Jumaat tersebut bergantung kepada kapasiti dan saiz keluasan masjid. Daftar dengan Jabatan Ehwal Agama Islam untuk mendapat QR code. Mereka kena daftar QR code mereka kena bawa bersama ketika ingin solat. Di pintu pagar dia tunjukkan QR code mereka ataupun yang di print. Kalau mereka mungkin susah nak tunjuk QR code, print dulu di rumah, tunjuk ini QR code dia. Jadi kebenaran itu akan membenarkan dia dapat masuk. Dan kita nak benarkan mereka masuk dan mereka kena bawa sejadah sendiri, mengambil wuduk di rumah, dan mereka harus dengar arahan pihak masjid. Bukan dia atur sendiri nak duduk mana. Beliau ditemui pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Seremban. Bagi mendapat kebenaran untuk menunaikan solat Jumaat, orang awam boleh membuat permohonan dan mendapatkan QR code secara dalam talian menerusi laman web Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Hanya individu berumur dari 20 hingga 60 tahun yang dibenar untuk membuat permohonan tersebut. Ini pula di Kelantan, jumlah jemaah solat Jumaat dibenar ditambah kepada 40 orang berbanding 12 orang sebelum ini. Menurut Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah, kebenaran tersebut berkuat kuasa esok. Alhamdulillah lah, pihak Majlis Agama Islam dengan perkenan tuanku telah bersetuju menambah jumlah makmum untuk semua jemaah. Baru ni 12 Yang baru ni bermula hari jemaah ni 40 orang. 40 orang termasuklah ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid.
Katanya, walaupun jemaah solat Jumaat bertambah, namun langkah keselamatan berkaitan penularan COVID-19 tetap diberikan perhatian mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Pada masa sama, beliau mengingatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi arahan dan mengekalkan disiplin untuk terus memerangi wabak berkenaan. SOP Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat bagi pengangkutan awam. Guna pelitup hidung dan mulut ketika menaiki pengangkutan awam. Amalkan penjarakan sosial dengan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter ketika berbaris. Amalkan penggunaan cecair pembasmi kuman untuk kebersihan. Masih dalam berita pagi, 87 kenderaan pengangkutan awam yang terdiri daripada bas dan van pekerja hilang diperiksa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang dan Jabatan Kesihatan Negeri di seberang perai. Daripada jumlah itu, 44 notis saman dikeluarkan kerana tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP. Menurut pengarah JPJ Pulau Pinang, Adnan Maisa, saman yang dikeluarkan membabitkan kesalahan tiada lesen memandu, membawa pekerja tanpa permit dan membawa penumpang melebihi 50%. Operasi khas ini difokuskan kepada kendaraan pengangkutan awam, terutamanya bas pekerja yang tidak mematuhi peraturan penguasaan, pencegahan dan pengawalan penyakit serta penjarakan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara semasa PKPB ini. Operasi bermula jam 5 petang tadi dan sehingga sekarang kita telah memeriksa sebanyak 87 buah bas pekerja yang didapati tidak mematuhi peraturan 10/1. Sementara itu, 7 kompaun turut dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri kepada pemandu kenderaan pekerja atas kesalahan melanggar Peraturan 9 dan 10, Peraturan-Peraturan Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 kerana membawa penumpang melebihi kapasiti yang ditetapkan dan membawa penumpang bukan dalam satu rumah. Polis Selangor menerima 66,939 permohonan permit rentas negeri sejak 22 Mei hingga 2 Jun. Jurucakap khas OP COVID-19 Polis Selangor, Asisten Komisioner Muhammad Yazid Muhammad Yu berkata, daripada jumlah itu 60,764 permohonan telah diluluskan kerana mengikut syarat yang ditetapkan. Jelasnya, Polis Selangor telah menerima 6,250 permohonan dan 5,993 sudah diluluskan, manakala 257 lagi tidak lulus. Menjuari carta adalah untuk urusan kecemasan dan lain-lain sebanyak 3,677 permohonan. Dan kedua adalah pasangan jarak jauh 1,225 permohonan. Dan urusan rawatan perubatan 854 permohonan. Urusan kematian ada 237. Bagi individu yang perlu merentas negeri untuk ke tempat kerja, mereka tidak perlu memohon permit. Sebaliknya, boleh menunjukkan surat pengesahan daripada majikan atau syarikat. Polis Selangor masih meneruskan sekatan jalan raya di jalan daerah, namun bagi sekatan di lebuh raya telah ditutup sepenuhnya. Baik, seorang pekerja pembersihan sekolah mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan membuat dan menyiar satu pernyataan berbau fitnah terhadap Undang Luak Jelebu Datuk Ma'ruf Mat Rashad di Facebook Mac lalu. Tertuduh Nur Azman Ahmad, 57 tahun, membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nariman Badruddin di Mahkamah Session Kuala Pilah. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa membuat dan menyiar suatu pernyataan atau komen dengan niat untuk menyebabkan atau yang akan menyebabkan rasa takut atau bimbang kepada orang awam. Perbuatan itu dilakukan sekitar Kuala Kelawang, Jelebu pada 22 dan 23 Mac lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Tertuduh mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan pilihan. Mahkamah menetapkan ikat jamin RM8,000. Sebutan semula kes pada 14 Julai depan.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Pulau Pinang menerima laporan terhadap seorang bekas menteri dan bekas peguam negara kerana didakwa melakukan salah guna kuasa ketika dalam kerajaan. Laporan dibuat dua wakil pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan aktivis masyarakat di Ibu Pejabat SPRM Pulau Pinang di Georgetown. Mereka memohon SPRM menjalankan siasatan terhadap dakwaan kes pelepasan akaun beku membabitkan 3 individu. Aktivis masyarakat Mohsin Abdul Latif berkata setelah membaca kandungan surat yang tular semalam, beliau beranggapan keputusan bekas peguam negara telah dipengaruhi oleh bekas menteri berkenaan. Sementara itu, pengarah SPRM Pulau Pinang, Lim B. Kian ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan tersebut. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Penunjuk perasaan di Amerika Syarikat tidak mengendahkan arahan perintah berkurung yang dikuatkuasakan untuk meredakan protes ganas yang tercetus sejak lebih seminggu lalu. Pertempuran ganas tercetus antara polis dan penunjuk perasaan terus berlarutan di bandaraya Washington. Insiden pertempuran antara pihak berkuasa dan peserta protes juga masih berlarutan di New York dan Los Angeles. Premis perniagaan dan kenderaan polis di beberapa bandar dibakar. Rusuhan itu menyebabkan berpuluh-puluh penunjuk perasaan ditahan manakala 11 pegawai polis turut cedera. Tunjuk perasaan tercetus berikutan kemarahan terhadap rakaman video yang tular di Facebook menunjukkan anggota polis menggunakan kekerasan ketika menahan suspek pada 25 Mei lalu. Lelaki kulit hitam yang ditahan kerana didakwa cuba menggunakan wang palsu di sebuah kedai di Minnesota disahkan meninggal dunia di hospital. Kes positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat kepada lebih 28,000 kes dengan angka korban akibat pandemik itu kini berjumlah 1,698 orang. Menurut jurucakap pemerintah Indonesia berkenaan COVID-19, Ahmad Yuryanto, sebanyak 684 tambahan kes positif baru manakala sebanyak 35 lagi kematian berlaku dalam tempoh berkenaan. Manakala seramai 13,285 pesakit masih dalam pemantauan COVID-19. Jakarta mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 523 kes, diikuti Jawa Timur 429 kes, Jawa Barat 154 dan selebihnya di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan data Worldometers, angka kematian direkodkan di Indonesia jauh lebih ramai berbanding Filipina 974 kes, Malaysia 115, Thailand 58, Singapura 24, Myanmar 6 dan Brunei 2 kes. Seorang lagi pelajar Thailand yang pulang dari Arab Saudi melalui sempadan Malaysia disahkan positif COVID-19. Pelajar lelaki berusia 26 tahun itu merupakan kes COVID-19 terbaru direkodkan di Thailand, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negara itu mencecah 3,084. Tiada kematian dilaporkan dan jumlah angka korban akibat COVID-19 kekal 58 orang. Pelajar terbabit bersama 38 lagi warga senegaranya tiba di Kuala Lumpur dari Arab Saudi dan menaiki bas ke Thailand menerusi Padang Besar pada 25 Mei lepas. Setakat ini 10 pelajar Thailand daripada keseluruhan 39 penumpang bas disahkan positif virus itu. Pihak berkuasa penerbangan awam Thailand telah melanjutkan larangan ketibaan penumpang penerbangan antarabangsa sehingga 30 Jun ini bagi mengekang penularan COVID-19. Perdana Menteri Jen Prayut Chan-o-cha memberitahu Thailand tidak akan tergesa-gesa membuka semula sektor pelancongan antarabangsanya kerana keutamaan kerajaan ialah kesihatan dan keselamatan rakyatnya. Saudara kita ke perkembangan sukan, pengendali pasukan futsal Terengganu, Muhammad Razairi Ahmad, terkilan dengan keputusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang membatalkan Liga Futsal Perdana Malaysia MPFL musim ini. Namun beliau dan pemain lain redha dan menganggap ia terpaksa dilakukan Badan Induk Bola Sepak Negara itu demi keselamatan dan kesihatan pihak terlibat.
Biarpun akur dengan keputusan itu, Rozaidi mengakui kecewa dan terkilan dengan pembatalan kejohanan edisi kedua terbabit. Ini kerana pihaknya sentiasa menanti setiap hari kata putus daripada FAM berkaitan tarikh baru kejohanan. Menurutnya, yang paling terkesan dengan ketetapan itu ialah 6 pemain yang pertama kali menyarung jersey pasukan musim ini. Mereka begitu teruja untuk beraksi membantu pasukan meraih sekurang-kurangnya 3 kelompok teratas liga sebagaimana musim lalu. Namun semua pemain faham dengan situasi yang tidak dapat dielakkan itu. Kemarin, FAM menerusi Setiausaha Agungnya Stuart Ramalingam mengumumkan pembatalan MPFL musim ini susulan pandemik COVID-19. Turut dibatalkan saingan Piala Presiden dan Piala Belia. Perkembangan e-sports. Permainan video baru yang dijangka mencetuskan fenomena Cyberpunk 2077 Night City Wire yang sepatutnya dilancarkan minggu hadapan ditangguhkan. Penangguhan dibuat sebagai tanda protes terhadap isu keganasan berkait perkauman yang melanda Amerika Syarikat. Pengumuman dibuat menerusi akaun Twitter Cyberpunk. Ia hanya akan dilancarkan 25 Jun nanti. Penangguhan dibuat bagi memberi laluan kepada perbincangan lebih penting mengenai isu keharmonian kaum. Selain Cyberpunk, pelancaran sebuah lagi permainan e-sport PS5, The Future of Gaming turut mengambil tindakan serupa atas alasan sama. Saudara, laporan itu mengakhiri berita pagi. Terus amalkan norma baharu dan sama-sama kita patuhi PKP bersyarat. Saya Azamri Husin. Assalamualaikum dan salam hormat.